Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk yang pertamanya kita akan lihat soalan buku yang beli RM6 tu Okey, ini adalah pattern soalan yang perlu awak kena faham Dia ada satu A, satu B. Okey, kalau awak tengok soalan handout yang cikgu bagi pada pagi tadi iaitu ada bagaimana format SPM awak format SPM awak kertas 1 dengan kertas 2. InsyaAllah kalau berkelapangan minggu depan cikgu akan masuklah kelas. Okey, untuk soalan macam ni, okey, kalau awak tengok soalan ni, okey, soalan ni adalah di bawah tajuk panjang lengkuk suatu bulatan. Okey, panjang lengkuk suatu bulatan. Okey, kalau awak tengok iaitu formula dia adalah S sama dengan R theta. Okey, S sama dengan R theta. Okey. So apa maksud R? Jejari. Okey, jejari. Okey, jejari. Ataupun radius. Okey, apa maksud theta kat sini? Okey, theta kat sini sudutnya dalam apa? Sudutnya dalam radius. Okey, sudutnya dalam radius. Okey, itu yang perlu awak kena faham dahulu sebelum nak jawab soalan ni. Okey, bila dapat soalan ni, kita perhalusilah. Okey, sebab hari ni adalah ulang kaji Kalau kita tengok kat sini, dia bagi satu maklumat iaitu 9.5. Okey, maklumat kat sini. Okey, yang menggunakan perkataan apa? Panjang lekung ataupun arc length. Okey, iaitu panjang lekung. Bermaksud S kat sini adalah 9.5. Okey, maksudnya. Okey, dan yang keduanya macam biasalah, perimeter. Soalan ni tak lari daripada perkataan perimeter ataupun area. Okey, apakah yang dimasukkan dengan perimeter? Apakah yang dimasukkan dengan perimeter kat sini? Okey, maka perimeter kat sini adalah ukur lilin. Apa dia? Okey, kalau berdasarkan gambar rajah kat sini, kita bagi laluan dia. Okey, apakah perimeter laluan dia kat sini untuk gambar rajah ni? Siapa nak jawab? 30 tu. Berapa 30? Tak, cikgu nak laluan dia ni. AOB. Okey, laluan kat sini yang perlu awak nampak adalah AO tambah dengan OB tambah dengan BA. Lengkung. Lengkung bermaksud, okey, lengkung kat sini. Okey, cara cikgu lengkung kat sini bermaksud guna formula S sama dengan R theta. Kalau cikgu beri laluan dia dulu. Senang kita nak tengok. Okey. So, perimeter kat sini dia bagi apa? Dia bagi 30. Kita buat laluan bahawa kat sini bersamaan dengan 30 cm. Soalan cari nilai theta. Okey, soalannya adalah cari nilai theta. So, sebelum kita nak proceed lebih jauh lagi, kita cari satu lagi term ataupun istilah yang perlu awak kena faham iaitu berpusat di O. Apakah yang dimasukkan dengan berpusat di O? Okey, berpusat di O bermaksud AO adalah jejari. Cikgu pakai R Okey, manakala OB adalah jejari.
walaupun ia tak khabar ke kita. Ni term yang perlu ataupun istilah yang perlu awak kena faham. Istilah yang perlu awak kena faham kat sini berpusat di O, bermaksud dia merupakan jejari. Okey, tu. Baru kita pergi kepada cara nak jawab. Okey, cara nak jawab. Kecil sikit Okay, so cara nak jawab kat sini. Kalau cikgu start dengan perimeter dulu. Okay, so perimeter kat sini. Okay, bersamaan dengan AO tambah dengan OB tambah dengan BA curve. Okay, ingat bila nak jawab tu, awak kena ingat bahawa buat dalam bentuk paling mudah lah. Okay, nampak simple tapi ini boleh mengelakkan awak daripada berlakunya kecuaian. So, perimeter given betul. So, berapa perimeter dia? 30. So, perwakilan AO. Jangan ambil selain daripada R ataupun J. Okay, kalau nak guna J pun boleh, R pun boleh. Jangan guna X dengan Y. Jangan guna A dengan B. A dengan B ada dah. Okay, jangan guna apa? Jangan guna mana-mana huruf lah. Yang cikgu syorkan kat sini boleh guna huruf R ataupun J. Sebab dia standard. Maknanya tulis R ni awak tahu dah bahawa dia adalah jejari. Okay, kalau tanpa tulis R, dia akan tulis J. Okay, so ni adalah apa? Ini adalah standard lah. Okay, so tambah dengan BA. BA adalah 9.5. Okay, pindah ke sebelah kiri, awak akan dapat apa sini? 2R sama dengan 30 tolak dengan 9.5. Apa tak kan? Cikgu besar dah sikit sini. Okay. Maka nilai R adalah okay, 10.25. Okay, kira lah sendiri nanti. Okay, biasanya orang akan tanya, cikgu perlu ke tulis unit? Okay, unit terpulang. Tapi kalau bagi cikgu, tak perlulah untuk soalan ni. Okay, tak perlu untuk soalan ni. Okay, tapi soalan ni bukan berakhir di sini. Soalan ni adalah mencari theta dalam radian. So, back to basic balik iaitu S sama dengan R theta. Berapa nilai S tadi? 9.5. Berapa nilai R tadi adalah 10.25. Okay, 10.25 Okay, theta kat sini. Maka theta kat sini. Ingat, theta dalam formula kat sini, dia memang dalam radian. Okay, dia memang dalam radian. Okay. So, theta kat sini adalah 9.5 bahagi dengan 10.25. Awak tekan je kalkulator. Okay. So, dapat apa sini? Okay, iaitu 0.9268. Okay, biasanya untuk theta kat sini, kalau cikgu tulis baik tulis radian. Jangan tulis gini saja. Okay, sebab ada benda yang unit dia kena tulis. Contohnya degree. Kena tulis. Kena khabar, kena tunjuk. Okay, dan antaranya adalah radian. Okay, ataupun tanpa tulis radian pun boleh. Tulis RAD sahaja. Okay, unit untuk theta kat sini, kalau nak ikut cara cikgu, wajib lah. Okay, wajib. Okay, kalau tak, dia akan jadi nombor titik perpuluhan sahaja. Okay, untuk soalan ni. So, soalan ni, jawapan okay, jangan buatlah hashtag ni. Okay, jangan buat ni, jangan garis ni, jangan buat segitiga. Okay, biasanya orang kata, cikgu dah dalam buku biarlah. Buku tu marketing dia. Okay, sekarang ni kita nak jawab soalan peperiksaan. Cara dia gini, format gini cikgu ajar. Okay. Yang seterusnya kita pergi ke soalan B. Kita tengok adakah soalan A dengan B ni dia sakut paut ke tak? Siapa nak jawab? A dengan B ni bersakut paut ke tak?
Soalan Dok. A atau B? Okey, dah. So soalan ni kita kategorikan dia sebagai apa? Okey, ni yang cikgu bagi kau Cikgu nak bagi lah ke cikgu bagi format dia tau. Ni Yang ni awak dah dapat hari ni. Cikgu dah photo state untuk awak. Cikgu dah bagi dah awak tadi. Okey, kalau kita tengok soalan A dengan B tak sakut paut, maka dia adalah format apa? Jenis item jenis apa? Item di jenis atas sekali iaitu subjektif, respon, terhad. Terhad bermaksud untuk soalan A saja. Soalan B ni guna data yang lain. Okey. Sebelum ni kita banyak buat soalan bawah ni kan. So hari ni kita tengok beberapa contoh untuk soalan ni. Okey. Bila dah buat A, kita tengok B. Adakah dia berhubung A dengan B? Jawapannya tidak. Okey. So tidak maknanya kita perlu cari data lain. Okey. So kena ingat ada satu penegahan kat sini iaitu pi kat sini hanya sesuai untuk 3.142. Kalau guna pi calculator boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Okey, kalau gini. Memang tak boleh. Daripada langkah kerja memang dapat markah, tapi daripada jawapan akhir tu memang tak sama dengan skema. Gitu biasanya. Okey. Kalau pakai pi calculator, stack tidak ada masalah. Daripada stack, kalau semua betul, insyaAllah stack dapat markah. Tetapi jawapan akhir awak akan hilang satu markah. Sebab apa? Sebab tidak mengikut kehendak soalan. Soalan nak suruh apa? Soalan nak suruh awak gunakan. Okey, awak gunakan. Okey. Okey. Kalau ada jawapan akhir awak jadi salah. Walaupun langkah kerja betul, jawapan akhir salah, awak akan hilang satu markah. Tu yang cikgu paling bimbang. Okey. Walaupun satu markah sangat berharga dalam matematik tambahan. Okey, sebab kita tak tahu. Okey, diberi bahawa panjang lekuk meja. Dia menggunakan istilah meja. Meja adalah satu istilah. Apa maksud meja? Besar. Hak besar. Iaitu panjang lekuk yang paling besar. Sini yang mana? Sini ke sini. Term meja lawan dia adalah minor. Okey, lawan minor adalah major. Kalau sini major, atas ni adalah minor. So P kepada Q. So kat sini adalah bersamaan dengan 50. Okey, cari jejari dalam cm. Okey, cari jejari dalam cm. Soalan nampak relax je tapi kena faham satu lagi konsep asas. Konsep sebelum nak jawab soalan ni adalah konsep kat sini adalah 180 degree bersamaan dengan berapa? Pi, betul? Okey, 180 degree bersamaan dengan pi. Sekarang ni bagi apa? Ia bagi satu circle bulatan, satu bulatan penuh. So kat sini adalah 360 degree. So bersamaan dengan apa? 2 pi. Yang ini yang perlu awak faham. Bermaksud, apa yang berlaku pada sudut kat sini? Apakah yang berlaku pada sudut? Ya, 2 pi. Tolak dengan 0.37. 2 pi tolak dengan 0.37. Ini merupakan theta dia. Okey, ini merupakan theta dia. So kat sini kalau cikgu akan tulis gini lah. S meja bersamaan dengan jejari. Katakan jejari cikgu kat sini, cikgu nak ambil perwakilan OP. Kalau awak nak ambil OQ pun tidak ada masalah. Okey. Berapa cikgu nak pakai R dengan J? Sama juga. Nak pakai R pun boleh, nak pakai J pun boleh. Tapi kalau kat sini cikgu nak cuba guna pemboleh ubah apa yang diberi kat sini. Okey. So OP. Okey. Jejari dia OP. Yang mana sudut dalaman ni, theta bersamaan dengan 2 pi tolak 3. Okey.
0.37. Okey. Cuma kat sini awak kena ingat, pi kat sini bukannya pi kalkulator, iaitu pi 3.142. So kat sini 50 bersamaan OP sama dengan dalam kurungan 2 darab 3.142 ditolakkan dengan 0.37. Okey, maka OP ni awak selesailah. Okay, awak selesai ni awak pindah ke sebelah kiri. Cuma berhati-hati. So OP kat sini adalah 8.45. Okey, 8.45. 55 tau. 55. Okey, 55. Okey, nak tinggal OP pun betul. Cikgu, saya tambah buat OP. Saya nak buat apa? Sebab you guna diagram Nak guna apa? Nak guna OQ. Nak guna OQ pun boleh. Nah, jangan balah pasal jawapan akhir ni. Cuma pastikan betul lah kira ni. Okey, yang keduanya cikgu, saya nak guna simbol J. J pun boleh. J maknanya jejari. Okey, J maknanya jejari. Okey, cikgu tak mau pakai J, saya nak pakai R pun boleh. Cikgu showkan salah satu antara 4 ni. Kalau nak guna X, nak guna Y, nak guna AB, nak guna apa, bagi cikgu tak payahlah. Guna keempat-empat ni sahaja. Okey? Jelas kat sini? Okey, ada soalan? Okey, tidak ada soalan. Okey, ini adalah soalan di muka surat 1. Okey, muka surat 1 buku beli. Okey, ada soalan ke? Tak ada. Okey. Next, yang seterusnya. Okey, ni adalah soalan kebab. Okey, soalan kebab. Kalau awak tengok buku awak ni, di muka surat berapa lah? Okey, last bar tu. Okey, dia bagi soalan berkenaan dengan kambing ni. Okey. Kita nak tengok soalan ni payah ke senang? Siapa dah buat soalan ni? Okey, siapa dah buat soalan ni muka surat 12. Okey, muka surat 12. Siapa dah buat soalan ni? Cikgu nak tanya satu benda. Dah buat ke belum? Dah buat. Okey. Andai kata soalan ni adalah soalan SPM. Jangan kita. Okey, seekor kambing sedang meragut rupuk. Okey. So kita dah tahu dah dia bagi palang kat sini, ini merupakan titik ni. Ini kalau kita tengok kita dah belajar bulatan dulu. Okey, yang ada jejari tu dia mesti ada titik. So ni adalah apa ni? Ini adalah ni palang ni. Walaupun tak kabur kita boleh tengok Okey, kambing itu diikat pada tiang dengan tali sepanjang 4 meter. Apa maksud 4 meter kat sini? Jejari 4 meter. So kat sini bagus. Jejarinya adalah 4 meter. Okey, jejarinya adalah 4 meter. Okey, so apa yang berlaku pada kambing dengan pagar ni? Dan tiang tersebut berada 4 meter dari pagar seperti duduk. Okay, apa maksud tiang tersebut berada 4 meter? Tiang tersebut berada 3 meter. Jari dia 4 meter.
Okey, tiang tersebut berada 3 meter. Apa maksud dia? Maksud dia, tu cikgu kata, antara kaedah nak jawab matematik tambahan, maksudnya lakarkan gambar rajah yang sesuai. Soalan ni tak bagi gambar rajah. So, kita kena buat gambar rajah. So, dia kata apa? Okey, katakan ni adalah tiang. Okey. Ini adalah, yang merah ini adalah apa? Yang ini adalah, merah ini adalah apa? Pagar. Yang mana jarak pagar dengan tiang tersebut adalah apa? 3 meter. Okey, kalau sini 3. Okey, kalau kita tengok apa yang berlaku pada kambing ni, dia buat satu bulatan. So, kat sini adalah apa? Kat sini adalah 4. Kat sini adalah 4. Okey, kalau cikgu nak lokis balik gambar rajah dengan sempurna, cikgu lokis bawah ni nak suruh besar sikit, senang sikit nak tengok. Okey, kalau kita tengok ni. Allah. Ya. Okey, kalau kita tengok tadi, ini adalah bulatan. Okey, ini adalah pagar. Okey, ini adalah jejari ataupun panjang tali kambing tersebut. Yang mana panjang tali kambing tersebut adalah 4 meter. Okey, kat sini adalah 3 meter. Okey. Bila 4 meter, 3 meter, kita dah belajar dah hari tu, betul? Okey, dia ada 2 kaedah kat sini. Macam-macam kaedah kat sini. Okey, apakah yang kita telah belajar gitu? Kita belajar apa kat situ? Satu istilah yang perlu awak kena tahu. Istilah dalam sukatan membulat. Apa dia? Istilahnya ialah perentas. Apa maksud perentas? Kena tahu istilah perentas baru boleh buat tubik formula. Apakah yang dimasukkan dengan perentas? Apakah ataupun bahasa Inggeris dia chord? C-H-O-R-T. Apakah yang dimasukkan dengan perentas? Apa yang dimasukkan perentas? Perentas bermaksud bucuning dengan bucuning ni dia kena dengan jejari. Jejari. Ataupun perentas tapak, tapaknya perentas, sisinya adalah jejari. Okey, sisinya adalah jejari. Okey, pendek katalah paling senang. Okey, sebab apa? Dalam perentas kita ada satu formula. Okey, kita ada satu formula. Apakah formula perentas? Siapa saliang itu? Apakah formula perentas? 2. Apakah formula perentas? Berserenjang. Bukan 2 pi d. Bukan 2 pi d. Baik. Okey. Cikgu cari balik nota kita. 2 pi d. Ada sini. 2 arc sin theta per 2 kau. 2 arc sin. Theta per 2. Maknanya hak ni awak kena hafal ni sebab tidak diberi dalam peperiksaan. Tengok Tengok dia bagi tak dalam peperiksaan. Mana yang cikgu bagi fotostat kawak tu, yang cikgu Rezo kawak tu ni. Okey, hanya 24 formula sahaja diberi dalam peperiksaan awak. Banding abang-abang awak banyak lagi formula. So panjang perentas ada sini. Okey, tidak ada di sini.
Okay, so tidak ada kat sini. Apa yang perlu awak kena buat? Apa? SR theta pun tak ada. Panjang lengkung. Tu cikgu ulang-ulang lebih sikit tajuk ni. Sebab formula ni tidak diberi dalam peperiksaan. Bimbang tu cikgu. Okay, so 2R sin theta per 2. Okay, 2R sin theta per 2. Apa maksud theta per 2 kat sini? Theta dalam darjah. Okey, theta dalam darjah. Okey, yang pertamanya theta kat sini dalam darjah. Okey, lagi? Lagi. Tak ada nota sini. Lagi. Ada yang cikgu kabur gitu. Lagi dah apa? Salah tidak ada masalah. Janji awak pegang konsep yang betul. Hak tu je harapan cikgu. Okey. Lagi. Panjang perentas. Yelah, panjang perentas. Betul panjang perentas. Apa maksud theta per 2 kat sini? Ni nota kita hari tu. Oh, tak ada sini ya. Okey, apa maksud theta per 2 kat sini? Apa maksud theta? Theta ni duduk kat mana? Pendek kata theta tu duduk mana? Senang cerita. Theta tu duduk di mana? Duduk di titik. Duduk di titik. Kat mana titik tu? Pusat. Dekat Okey. tengah ni. Okey, theta adalah duduk di antara ni. Jari ni. Okey, kat atas ni. Okey, so ni adalah theta. Kalau macam ni, boleh ke cari theta dia berapa? Kalau macam ni, boleh ke cari theta dia berapa? Boleh. Boleh. Berapa theta dia? Okey, sebab dia ada dua kaedah kat sini. Ni cikgu guna kaedah yang paling senang lah. Okey, so kita ada berapa ke sini? Kita ada 3 sama dengan R adalah 4 tau. 4 kali 2 dapat berapa? 8 sin theta per 2. Okey, so theta per 2 sama dengan reverse sin 3 per 8. Okey, so theta kat sini dapat berapa? Ambil calculator sekejap. Okey, berapa boleh kat situ? Seorang kira? Tak ada calculator? Berapa boleh? Berapa boleh kat sini? 44.048. 049. 44 point? 0486. Berapa banyak nak ambil 44 point 048 049. 05 sahaja tau. Oh, Sebab apa? Sebab degree mesti dalam apa? Betul Betul ke? 44.05 betul? Degree adalah 2 tepat per perpuluhan betul? Betul Confused dah. Okay? Cara dia. Boleh? Boleh? Okey. Kalau rasa tak berguna cara ni, ada satu lagi. Okey, ada satu lagi. Okey, tapi ni konsep asas. Konsep asas matematik
Okey, ada satu lagi cara dia adalah menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kalau pening cara ni, kita buat satu lagi cara. Okey, teorem Pythagoras. Okey, sebab cikgu nampak opening dekat sini. Okey, katakan kat sini, cikgu tak boleh ambil theta lah. Cikgu kena ambil kat sini adalah alpha. Okey, alpha. Sini kalau 3 bahagi 2 dapat apa? 1.5, betul? Betul sorry. Walamak, silap lah soalan ni. Tiang tersebut berada 3 meter daripada pagar. Tiang tersebut. Alah. Silap cikgu. Minta maaf. 3 ni bukan. Cikgu baru tengok solution. Cara ni tak boleh terima Maafkan. Sabar boleh. Tengok jawapan lain. Okey, 3 ni bermaksud duduk sini. Ni gambar rajah asal kita. Nanti susah. Ni gambar rajah asal. Gambar rajah ni betul dah Bila kita lokis ada balik. Okey, 3 ni duduk sini rupanya. Okey. 3 ni duduk sini. Okey, 3 ni duduk sini. Ni 3 duduk. So tak boleh gunalah formula megah ni. Okey, formula megah ni tak boleh guna. Okey, formula megah ni tidak boleh guna. Allah. Lokis mula-mula lokis betul dah ni. Nah, lokis yang kedua salah. Okey, sebab cikgu dah buat dah soalan kelong untuk soalan ni satu. Ada satu soalan kelong untuk soalan ni. Okey, nanti ada masa kita buat soalan kelong cikgu buat tu. Okey. Okey, sorry. 3 duduk kat sini. Okey, kalau 3 duduk kat sini, okey, kalau 3 duduk kat sini, bermaksud kita tak boleh guna kaedah lain dah. Kita tak boleh guna kaedah kop ataupun perentas kat sini. Okey, kita hanya boleh cari sudut kat sini dulu. Katakan sudut kat sini adalah alpha. Okey. Bila tulis alpha tu baru ingat. Okey. Ni cara ni sahaja yang boleh, iaitu menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu sini adalah 3, sini adalah 4. Maafkan sebab sini betul gambar rajah dia. Okey, sini gambar rajah betul. Okey. Yang cikgu pindah di silap dia. Okey, kalau sini 3, sini 4, so alpha. Sini adalah alpha. Okey. So alpha kat sini cikgu kata dah guna satu formula iaitu apa? Cah. Kat sini kita guna cah. Apa maksud cah? Cos alpha sama dengan 3/4. Okay. So, alpha kat sini bersamaan dengan inverse cos 3/4. So, aku kira balik kat sini. Okay, shift cos So, aku akan dapat, ingat, untuk sudut hanya dalam degree untuk sudut hanya 2 tepat perpuluhan sahaja. Okey, 2 tepat perpuluhan sahaja. Macam agak RM lah. Okey, soalan SPM baru ni ada tubik ni tau. Okey, so RM tu pastikan 2 tepat perpuluhan sahaja. Okey, biasanya soalan-soalan SPM hot sebelum-sebelum ni kalau awak tengok buku-buku koreksi SPM tu, okey, walaupun banyak titik perpuluhan dia hanya pilih apa? 2 tepat perpuluhan saja. So hati-hati. Okey, hati-hati dia memerahkan awak tu. Macam gini kak. Kalau kira panjang, dia sebenarnya adalah 2 tepat perpuluhan saja. So ni alpha, sedangkan cikgu nak cari semua sekali. So kat sini adalah theta. Maka theta kat sini adalah 41.41 degree. Cikgu dah guna theta kat sini. Sebab nanti senang bahawa theta kat sini kita guna formula theta yang ada dalam formula tajuk ni. So darab dengan 2 kat sini awak akan dapat apa? Awak akan dapat 82.82 degree. So dia suruh guna 3.142, tukar dia kepada apa?
radian. So 82.82 degree bahagi dengan 180 degree darab dengan 3.142. So awak selesailah kat sini. 82 darab. Okey, so awak akan dapat, okey. Kat sini pun sama. Kat sini nak ambil kalkulator pun boleh. Tapi cikgu syorkan untuk radian, ambil 4 angka bererti. Okey, iaitu 1.446 radian sahaja. Okey, 1.446 radian sahaja. Okey, maaf soalan ni silap tulis untuk gambar rajah yang kedua. Okey. Okay, next. Baru kita baca. Okay, ni framework. Framework ni hak warna hijau ni. Hak ni je hak mula-mula. Dapatan hasil dia hak atas ni gini. Okay, tengok soalan kebat tapi gini je susah dia. Menggunakan teori Pythagoras. Okay, baru pergi kepada soalan dia. Soalan dia adalah hitungkan luas dalam meter persegi kawasan padang rumput yang boleh diragu oleh kambing itu. So apa yang berlaku kat sini? Kita kena apa? Kita kena buat andaian. Di manakah kawasan padang rumput tu? Kat mana kawasan padang rumput tu? Kat mana kawasan padang rumput? Semua cikgu kecuali pagar. Kecuali pagar. Semua kecuali pagar. Tak berapa faham. Tak faham cikgu. Okey, kita tengok gambar. Okey, ni pagar ni ah. Okey, kat mana bukan kawasan rumput? Cikgu tukar balik ayat. Kat mana bukan kawasan berumput? Temberang. Tu je cikgu nak kena dengar ayat tu. Iaitu Temberang. Temberang tu benda lain kan. Temberang. Sini adalah bukan kawasan berumput. Okey, sini bukan kawasan berumput. Okey, ini adalah bukan kawasan berumput. Ini bukan berumput. Tiada rumput. Okey. Kalau ia dok guna perkataan tiada rumput ni, awak guna perkataan yang awak belajar. Iaitu luas temberang. Luas temberang. So, bila nak buat soalan ni, kita kena relate apa yang kita dah belajar. Okey, macam ke sahabat jawab tadi, dia kata apa? Temberang. Betul temberang. Iaitu luas temberang kat sini. So soalan kat sini, kalau awak tengok, okey, cikgu suka buat gambar rajah senang. Okey, kalau ada expert kita lain. Iaitu luas keseluruhan tolak dengan luas temberang tadi ni. Okey, keseluruhan tolak dengan hak ni. So awak akan dapat apa? Awak akan dapat kawasan yang dibatasi oleh apa? Rumput. Ini adalah kawasan rumput. Okey. Bulat keseluruhan tolak dengan luas temberang. Okey, luas temberang. Okey, siapa nak bagi cikgu formula luas keseluruhan? Apakah formula dia? Sebab dalam periksa tak diberi. Cek balik. Okay, awak cek balik handout yang cikgu bagi pagi tadi, hot 2-3 lap dia. Okay, soalan tak payah mana tapi susah je. Orang kata cikgu tengok senang je. Okay, tak ada ni. SR theta tak ada. Okay. So kat sini, kat mana formula? Okay, siapa nak bagi cikgu formula luas untuk bulatan? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Okay. Cikgu tak boleh guna hak matematik. Cikgu nak guna Math. Boleh nak guna? Cikgu, Pi J kuasa 2. Boleh. Tidak ada masalah.
Okey, tapi cikgu nak guna se lagi. Iaitu apa? 1/2 R kuasa 2 theta. Sebab ia gini, pemakahan kalau guna hak ni, yang lambat sikit nak dapat markah. Biasanya lah, biasa kalau mengikut kebiasaan. Cikgu cakap ni kebiasaan. Tapi kalau guna formula yang belajar yang di dalam buku teks tu, okey, cepat je dapat markah. So cikgu lebih prefer bawah ni, bawah. Hak atas boleh juga nanti sebagai langkah kerja nanti awak cuba buat. Okey, siapa nak bagi cikgu formula luas temberem? Satu per dua R kuasa 2 theta tolak sin theta. Okey, theta tolak sin theta. Okey, so awak kena ingat theta yang pertamanya unitnya ialah Darjah. darjah. Radian. Radian. Yang keduanya adalah degree, darjah lah. Tapi boleh juga nak setting dalam kalkulator nak pakai radian kat sini. Tapi cikgu bimbang silap-silap setting lari jawapan. So lebih baiknya buat dalam bentuk gini lah. Dalam bentuk gini. Okay, so kurang-kurangnya kita selamat. Okay. So kat sini adalah 1/2 jarinya adalah 4 kuasa 2. Okay, theta kat sini bermaksud apa? 2 darab pi. Pi kat sini adalah 3.142. Okay. Kalau cikgu, kalau awak dah pro ke apa ke, tolong tulis dalam bentuk sebaris. Okey, so begitu juga kat sini. Tulis dalam bentuk sebaris. Nanti belajar tekan kalkulator pun dalam bentuk sebaris. Radian kat sini rujuk kepada apa yang kita guna daripada cah tadi. Iaitu dapat 1.446 tolak dengan sin kat sini cikgu lebih prefer menggunakan degree. Okey, sebab kita dah ada data kat atas 82.82 degree. Okey. So, kalau boleh belajar tekan kalkulator, senang. Okey, senang untuk awak. Okey. Salah sekarang tak apa, jangan salah dalam peperiksaan. Hak tu je harapan cikgu. Okey. Kalau dalam peperiksaan pun salah, dalam ulang kaji pun salah, jeng keren lah cikgu. Okey, berapa boleh jawapan dia? Dapat berapa? Okey, untuk jawapan kat sini awak boleh salin sekalkulator kalau rajin. Tapi kalau nak salin satu kalkulator, make sure betul belaka lah salin tu. Okey, kalau tabuh salin sekalkulator back to basic, mesti jawapannya 4 akan bererti. Iaitu 46.64. Dah membadai, tinggal macam tu sahaja. Okey, boleh? Okey. Ini soalan pertama, soalan kedua. Nanti handout ni cikgu akan letak dalam Google Form. Google Drive cikgu. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni adalah soalan buku ni. Buku ni. Cikgu buat alik buku ni. Okey, siapa ada buku ni, soalan terakhir dia lebih soalan tadi. Tapi soalan tadi dia tak ada ABC tu. Soalan hak kambing tadi, kambing dengan pagak ni tak ada ABC. Ini namanya soalan bentuk apa? Bentuk apa? Handout pun tu pun tinggal. Okey, iaitu subjektif respon terhad. Kita dah belajar soalan pertama, subjektif respon terhad. Yang kedua pun sama. Okey. Tapi yang ketiga ni, soalan yang ketiga ni yang cikgu ambil dalam buku nilang yang kita beli ni. Ni buku ni. Okey. Iaitu muka surat. Okey, muka surat berapa? Iaitu muka surat.
Mana muka surat tadi cikgu ambil gambar Okey. Okey, iaitu muka surat 9. Okey, soalan nombor 5. Okey, muka surat 9, soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni macam ke soalan pagar dengan rupuk dengan kambing ni. Okey, soalan nombor 5 ni. Okey, cuma soalan nombor 5 ni soalan dia direct. Okey, dia direct. Boleh juga soalan ni letak kambing Okey. Okey, untuk soalan nombor 5 ni kalau kita tengok A akan guna ke dalam B. Okey, A pun akan digunakan ke dalam C. Okey, ini soalan patternnya adalah subjektif, respon, terhad, berstruktur. Okey. So kena biasa-biasalah pattern soalan ni. Okey, tak tahu soalan tak apa, janji tahu jawab. Okey, jawab tu perlu tahu. Okey, so kat sini dia bagi gambar rajah kosong. Bagi cikgu gambar rajah bogel lah kat sini cikgu panggil dia. Okey, dia bagi yang pertamanya jejari. Ni jejari. Ini adalah apa? 60. Sini adalah 60. Tetapi dia bagi apa? RS. Ni RS. Berapa RS dia bagi? 22. 22. Okey. Kenapa dia bagi 22 tu? Sebab dia nak tahu kita cari kat sini. Sini ke sini. Tadi antara tiang dengan pagar. Sekarang ni tidak khabar. 22 ni sebenarnya dia nak tahu kita berapakah balance kat sini. Balance kat sini adalah 38. Okey, balance kat sini adalah 38. Tu je. Okey, tu je. So soalan macam ni, apakah yang perlu awak kena buat kat sini? Okey, yang perlu awak kena buat kat sini kalau cikgu, cikgu lukis balik gambar rajah dia. Sebab soalan ni kadang-kadang takut pemeriksa takut orang yang periksa ketah awak tu terlepas pandang. So buatlah kat bawah ni. Tak apa, tidak ada masalah. Bina satu gambar rajah untuk jawab A. Okey, supaya jelas. Supaya jelas. Nak conteng kat sini macam-macam tidak ada masalah. Cuma bila nak selesai ni, buat gambar rajah yang jelas. Sini 60, sini pun 60. Okey, so kat sini adalah apa ni? 38. Okey. Soalan nak apa? Ia nak P, O, Q. Okey, so kat sini kita guna alfa senang. Kita nak guna alfa. Sama dengan soalan tadi yang kita buat ni. Kita guna alfa. Berapa cikgu guna alfa? Sebab kita dah guna dah alfa tadi. So kita guna alfa lah. Okey, so tengok soalan ni. Ia ada syarat tak guna pi? Tidak ada syarat. So kat sini cikgu syorkan guna pi calculator lah senang. Tak perlu sakit kepala. Okey, so daripada sini kita boleh guna bentuk macam ni. Okey, sini adalah alfa. Sini adalah 38, sini, Jangan 38, 60 sini. Okey, sini adalah 60, sini adalah 38. So, sini sudut 90. Maka kat sini pun sama, guna cah juga. Cah bermaksud apa? Cos. Cos apa? Cos alfa bersamaan dengan 38 bahagi dengan 60. Okey. Lepas tu awak dapatlah kat sini inverse cos respect to 38 divided by 60. Okey, so kat sini awak tekanlah kalkulator. Tapi hati-hati tekan kalkulator, jangan tersilap. So 38 bahagi dengan 60. Awak akan dapat, make sure degree 2 decimal place. So 50.70 degree. Okey, tapi soalan nak apa? Tadi cikgu buat theta, betul tak? Sebab ia tak khabar. Tadi cikgu buat theta. Tapi soalan ni cikgu tak boleh buat theta sebab kehendak soalan ia nak apa? POQ. Kalau kehendak soalan nak suruh POQ, maka jawablah guna POQ. So, POQ bersamaan 2 darab 50.70. Awak akan dapat
Berapa sini? Darab 2. So awak akan dapat 101.4 degree. Tapi kehendak soalan lagi. Adakah menjawab soalan ni? Tidak lagi. Sebab soalan nak dalam bentuk radian. So apa yang perlu kena buat? Tukar dalam bentuk radian. So bentuk radian inilah yang cikgu syurkan guna pi calculator. Okey, darab pi calculator. So tidak ada masalah. Nak guna 3.142 pun tidak ada masalah. Tapi kita nak mudah kita tau. Okay, sebab takut 3.142 tu awak kira awak tekan salah nombor satu je ataupun kehilangan satu nombor daripada 3.142 tu bimbang juga. Okay, so kat sini ambil 4 ke berarti. So 1.770. Okay, so jangan tinggal macam ni saja. Tulis sedikit unit dia. Radian. Macam ke degree lah. Tunjuk degree. Kat sini mesti ada radian. Ha, gitu. So selesailah soalan A. Okay. Boleh kat sini? Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B pun sama. Soalan B, okay, kita dah bincang dah ni. Soalan B. Soalan B, dia nak seperti member awak kata lah ni. Dia nak apa? Luas temberem tu. Tapi tak kata luas temberem. Dia menggunakan perkataan kawasan berlorek. Shaded region dia guna. Dia guna perkataan shaded region. Sebenarnya dia nak adalah luas kawasan temberem yang berlorek tu. Okey, ataupun luas temberem yang diberi. Okey. Cuma ia nak mengelirukan kita, ia guna perkataan shaded region ataupun kawasan berlorek. So, kawasan berlorek duduk kat atas. Tadi ke baru je kita tulis tadi yang tersilap dia. Iaitu R kuasa 2 theta tolak sin theta. Okey. So, kat sini jari dia berapa? 60. Masuk je lah. So kat sini dapat 60 kuasa 2 theta kat sini adalah dalam radian 1.770 tolak dengan sin 101.4 degree. Okay. So awak tekan je calculator. Okay, awak tekan je calculator. Berapa boleh? Sekejap. Ia nak lah. Cikgu baca awak bawah. Dia nak berapa ni? Alah, 2 kali dah salah. Dia nak apa ni? Dia nak perimeter lah, bukannya luas. Alah, Akbar. Sorry. Hak ni bawa ada perentas. Apalah cikgu ni. Okay, so dia nak perimeter. Tak boleh guna formula ni. So nak guna formula apa? Ke tidur dah Dah kelas tidur kan, dalam online tidur kau. Sorry Cikgu ingat luas ni. Luas soalan C. Okay. Pakai formula apa? Iaitu perentas campur dengan apa? Panjang lengkung. Panjang lengkung. So ini adalah perimeter. Katakan P huruf besar adalah perimeter. Apa maksud perentas ni? 2R sin theta per 2. Apa maksud panjang lengkung adik? R theta. Okay, so masuk je lah. 2. Ni cikgu kata kalau hafal formula ni senang lalu kerja kita. Kalau soalan ni masuk periksa. Okay, theta kita adik berapa? 101.4 degree bahagi dengan 2. Okey, tambah jari berapa adik? 60. Theta dalam radian kita berapa? 1.770. Okey, so kat sini awak selesaikan sahaja. Okey, awak selesaikan sahaja kat sini. Boleh? Boleh? Inilah bagi cikgu, inilah cara hak paling senang. Ada banyak cara nak selesaikan, cuma cikgu pilih hak cara
senang. Kalau nak tengok cara-cara lain, boleh tengok buku nilang tu. Okey, boleh tengok buku nilang tu. Okey. So dalam buku nilang tu dia akan tunjuk cara lain biasanya lah. Okey, so cikgu tunjuk cara yang paling senang. Ni lah. Tapi cara ni kenapa? Hafal formula kat sini. Hafal formula iaitu 2R sin theta per 2. Tu pentingnya hafal formula perentas. Manalah tahu periksa pertengahan tahun tu soalan ni. Soalan yang uji berkenaan perentas. Okay. Next. Soalan terakhir untuk malam ni. Okay. Iaitu luas kawasan berlorek. Oh, baru tu perkataan luas kawasan berlorek. Okay. Rupanya temberan duduk kat sini. Luas temberan kat sini. Tadi perimeter temberan. Sekarang ni luas temberan. Okay. Sudut kat sini adalah 60. 60 sudut apa? Dia jarinya adalah 60 sementara sudut dia berapa? Berapa sudut dia adik? Berapa sudut dia? Sudut dia adalah 101.4 degree atau 1.77 radian. So formula dia apa? 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Cikgu prefer guna kaedah ni. Okay. Dia banyak kaedah nak guna. Nak guna kaedah penyelesaian segitiga pun boleh. Okay. Luas sektor tolak dengan luas segitiga ni. Okay. Dia banyak kaedah. So cikgu suka guna kaedah yang paling senang-senang je lah. Okay. Sebab soalan kaedah senang ni mudah kita nak dapat markah. Okay, so kat sini adalah 60 kuasa 2 theta yang pertama dalam radian 1.77 tolak dengan sin 101.4 degree. Okay, maka awak selesailah kat sini. Okay, selesai dengan hati-hati. Okay. Okay, so kat sini berapa boleh? Dah tidur. So dapat 1451.51. Nak salin satu kalkulator? Tidak ada masalah. Okay. Kalau cikgu, kalau soalan ni panjang sangat. Okay. Kalau kita tengok, ia dah lebih daripada 4 akan bererti. Betul? Bila dah lebih daripada 4 akan bererti, kita nak tutup dia, kita akan guna 2 decimal place. Dia akan jadi 6 akan bererti maknanya. Okay. Sebab dia terlebih, kita nak lebih jitu lagi jawapan kita 4 akan bererti campur dengan 2 tepat perpuluhan. So dapatlah 1421.51. Hak ni yang bagi cikgu lebih selamat lah. Okay, kalau awak nak guna kaedah lain, kadang-kadang dia lari sikit jawapan dia. Tidak ada masalah. Janji awak kena faham kat mana, di mana, bila guna. Hak tu je. Okay, rule dia. Okay, so cikgu rasa setakat ni saja daripada cikgu untuk 3 soalan hari ini. Okay, ada nak tanya apa-apa? Tidak ada yang nak bertanya macam biasa. Macam hari sebelum-sebelum ni tidak ada yang bertanya. Okay, itu sajalah daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.